Malaysia anjur persidangan belia dan global untuk pembebasan Palestin. Naim Mukhtar harap peruntukan syiar Islam ditambah dalam Belanjawan 2025. Jawatan pengerusi DAP Johor mungkin dilepaskan. Puak dakwa PN hilang arah tuju, PAS jauhkan diri. Fadli Syahari cabar Datuk Seri Anwar saman Bloomberg. Cikgu Bat gesa Puat ditahan bimbang diresapi ideologi komunis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Malaysia sebagai tuan rumah kepada Persidangan Belia dan Keamanan Global untuk Palestin 2024 GYPC 2024 yang dijangka mengumpulkan lebih daripada 500 peserta pada 28 September ini. Persidangan ini dianjurkan oleh Global Coalition for Youth Sports and Scouts for Palestine GCYSP, My Aqsa Defender, International Institute of Advanced Islamic Studies IAIS dan Asian African Youth Government. Presiden GYPC 2024 Dr. Julfitri Johar berkata bahawa persidangan ini bertujuan untuk memberi peluang kepada belia dari seluruh dunia untuk membincangkan inisiatif serta meneroka penyelesaian inovatif bagi membebaskan Palestin. Julfitri berkata persidangan ini merupakan sebahagian daripada usaha diplomasi untuk memposisikan Malaysia sebagai kuasa pertengahan yang berpengaruh dalam memperjuangkan keamanan dan keadilan global. Beliau berkata demikian dalam sidang media di IAIS Malaysia. Untuk rekod, GCYSP ialah gabungan pemimpin belia, pemimpin pelajar, pemimpin sukan dan pemimpin pengakap dari 36 negara yang berpusat di Istanbul. Persidangan ini akan berlangsung selama 3 hari dengan sesi tertutup untuk para delegasi pada 26 dan 27 September, manakala sesi umum pada 28 September akan berlangsung dari 9 pagi hingga 5.30 petang di Mahsa Ballroom Bandar Saujana Putra. Panelis termasuk beberapa tokoh berpengaruh seperti Khalid Beidun, Yazan Al-Bawab, Nadir Al-Nuri, Fethi Nourid dan Nurul Izzah. Kerajaan diharapkan menambah peruntukan untuk syiar Islam dalam Belanjawan 2025 nanti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, sebuah libat urus bersama Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizat mengenai perkara tersebut telah diadakan. Memetik laporan dari Sinar Harian Belanjawan 2024, melaporkan kerajaan perpaduan amat komited dan bersungguh-sungguh mahu memartabatkan pembangunan syiar Islam di Malaysia. Menurut Muhammad Naim, ia dapat dilihat daripada pengumuman peruntukan pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam sebanyak 1.9 bilion ringgit telah diperuntukkan pada 2024, meningkat berbanding 1.5 bilion ringgit pada 2023. Beliau yang bercakap pada sidang media berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang pemimpin yang sangat prihatin, maka terserah kepada kebijaksanaan beliau untuk membuat keputusan. Pengerusi Parti DAP Johor, Liu Chin Tong, dikatakan akan melepaskan jawatannya ketika pemilihan DAP Johor semakin hampir. Menurut satu portal berita, Malaysia Kini, difahamkan Liu menyuarakan hasratnya menyerahkan baton kepimpinan pada mesyuarat terakhir jawatan kuasa negeri DAP Johor. Bagaimanapun, tiada penjelasan yang menunjukkan sama ada Liu akan bertanding jawatan kuasa DAP negeri atau tidak. Berdasarkan pemilihan dua peringkat DAP, perwakilan parti akan terlebih dahulu mengundi untuk memilih 15 anggota jawatan kuasa negeri. Kemudian 15 anggota jawatan kuasa baru ini akan memilih pemegang jawatan di kalangan mereka, termasuk pengerusi negeri. Malah apabila ditanya jika Liu merancang untuk kekal sebagai pengerusi negeri, Liu enggan memberi komen berkenaan perkara tersebut.
Jom sertai peraduan bersama Netstep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu. Ini merupakan peraduan minggu terakhir untuk siri pertama peraduan bersama Netstep. Sebagai makluman, pemenang Grand Prize akan diumumkan minggu hadapan pada berita edisi petang 1 Oktober 2024. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot di YouTube kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Siapakah pengarah pilihan raya PN Don Mahkota? Bilakah tarikh peraduan bersama Netstep ini bermula? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen Netstep News edisi petang Jumaat 27 September 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 20 September 2024, minggu ke-11. Terima kasih kerana setia bersama kami. Perikatan Nasional seolah-olah tiada hala tuju sepanjang tempoh berkempen di pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota. Perkara itu dilihat apabila pengarah Bilik Gerakan Utama PN bagi PRK Dun Mahkota, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali seperti keseorangan dan masih terkial-kial mencari isu dengan tempoh kempen berbaki beberapa jam lagi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Fuad Zarkashi menerusi hantarannya di Facebook berkata, calon Perikatan Nasional merupakan calon pilihan Azmin Ali dan PAS pula kelihatan seperti menjauhkan diri. Kata beliau lagi, kini PN hanya mengharap majoriti Barisan Nasional tidak melebihi majoriti lalu dan kalau boleh tidak melepasi angka 10,000. Esok, seramai 61,397 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka pada PRK Dun Mahkota. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari cabar Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaman Bloomberg atas laporan yang mendakwa Perdana Menteri mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM supaya tidak menyiasat bekas setiausaha politiknya Datuk Farhash Wafa Salvador. Ahli Parlimen Pasir Mas itu menegaskan tindakan saman tersebut adalah bagi membuktikan dakwaan terhadap beliau dalam laporan berita agensi asing tersebut adalah salah dan fitnah. Sebelum ini, Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan rasmi semalam menafikan Datuk Seri Anwar mengarahkan Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki tidak menyiasat Farhash berhubung pembelian kontroversi saham dalam syarikat yang terlibat pembangunan sistem imigresen baru bernilai RM1 bilion. Sementara itu, Azmin Ali mendakwa laporan Bloomberg itu menunjukkan realiti yang bertentangan kepada rakyat Malaysia bahawa kononnya Datuk Seri Anwar membantras rasuah. Beliau turut menyeru anggota perkhidmatan awam supaya tidak terpengaruh dengan kata-kata Datuk Seri Anwar yang tiada kekuatan untuk melaksanakan bantras rasuah demi kepentingan rakyat. Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi bersama-sama delegasi Barisan Nasional perlu ditahan untuk dibersihkan daripada ideologi komunis. Ahli Jawatan Kuasa Biro Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Badrul Hisham Shaharit atau Cikgu Bad, berkata demikian susulan laporan dari media yang mengatakan delegasi itu menghadiri kelas perkaderan di China minggu ini. Beliau juga tegas meminta pihak berkuasa menahan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu kerana Muhammad Fuad secara terang-terangan mengakui mengikut kelas perkaderan di negara tersebut sedangkan Malaysia mengharamkan fahaman komunis. Beliau yang ditemui pemberita menjelaskan kelas perkaderan adalah latihan untuk komunis berdepan dengan kebebasan maklumat dan didakwa delegasi BN telah mempelajari modul-modul latihan tersebut. Kemarin pengerusi PN Johor, Datuk Dr. Sahruddin Jamal membuat laporan polis terhadap Muhammad Fuad berdasarkan hantaran Speaker Dun Johor itu dalam Facebook miliknya
termasuk lawatannya ke Sekolah Jawatankuasa Parti Perbandaran Parti Komunis China PKC Beijing, tempat kadar PKC dilatih. Mengulas lanjut, Badrul Hisham juga dikenali sebagai Cikgu Bad, bimbang Muhammad Puad dan delegasi terlibat akan menyebarkan fahaman komunis di negara ini. Menurutnya, penahanan tersebut perlu dilakukan bukan kerana motif politik tetapi berkaitan isu keselamatan negara. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.